panas. Apa pasal kita ke gereja orang awam? Ini Islam baik ke? Saya kata, itu yang buat kerja itu orang Melayu. Itu Melayu. Melayu dan Islam berbeza. Tak sama. Ikut ajaran Melayu, memang dia mengajar kita benci kepada orang bukan Melayu. Saya orang Melayu. Kalau Tauhid, saya punya darah ni keluar darah keluar. Saya diajar daripada kecil oleh nenek saya ajar saya. Ajaran Melayu sejati. Apa dia? Kau jangan, kalau kau nampak calling dengan ular tu, kau bodoh calling tu dulu. Ular tu dia poin. Ini ajaran Melayu sesat. Ada tak orang panglima garang ni dapat ajaran macam tu? Inilah benda sesat yang telah ditanamkan dalam otak kita. Ajaran nasionalis, ajaran perkauman yang jauh dari Islam. Nabi tak pernah ajar kita macam tu. Nabi kata apa? Man adza dhimmiyan faqad adza. Barang siapa menyakiti orang kafir yang baik, dia telah menyakiti aku. Faham? Nabi ajar. Satu hari Nabi duduk depan masjid, tiba-tiba lalu jenazah mayat seorang Yahudi, orang angkat. Kawan-kawan dia angkat ke tanah kubur. Nabi bangun bagi penghormatan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, itu bukan mayat orang Islam. Nabi kata, aku tahu itu Yahudi. Tapi Yahudi pun dia manusia juga, aku kena hormat dia. Nabi berdiri bila keranda orang Yahudi lalu depan dia. Hormat. Ini ajaran Islam. Tapi saya datuk saya memang Melayu sejati. Akan kicap memang tak kicap. Tapi inilah diajar saya. Jumpa India, jumpa keling, pembunuh keling dulu. Ulang pagi. Sampai saya besar tuan, inilah perangai saya. Dulu saya main bola untuk Malaysia. Saya duduk bagian defender, melambung bila striker tu India, memang pecah kaki. Sebab saya masuk tu dengan pahaman-pahaman sesat yang saya bawa. Sekali dah tua, tak main bola ya, ini ustaz. Anak-anak tahfiz saya buka pondok tahfiz, bawa dia pergi mandi dekat dan lepak. Orang budak-budak tahfiz kalau mandi sungai, dia pakai kopiah mandi. Tiba-tiba turun anak India 3 orang, habis naik ke darat semua budak-budak tahfiz. Tanya asal kau dapat mandi? Anak India 3 orang minta mau. 3 orang budak tahfiz pun fahaman kebangsaan sesat tidak masuk otak. Ini ajaran sesat. Nabi tak ajar benda ni. Bila saya beritahu padri-padri itu, dia kata, berjaya. Ya, sekali. Inilah dia Islam. Aku tak pernah dengar ni. Dengar ni. Yang kau dengar tu daripada Melayu, ni dengar dari Islam. Saya cerita bagaimana Nabi bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, sultan yang berjaya menaklukki Konstantinopel. Nabi sebut dalam hadisnya, pemerintah sultan yang boleh menakluki Konstantinopel, itulah sebaik-baik tentera, itulah sebaik-baik pemimpin tentera. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Terkenal. Bila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Kristian di Konstantinopel, dia masuk, dia naik kuda. Tiba-tiba dia tengok dekat bandaraya Konstantinopel tu, kertas-kertas berterbangan. Banyak berterbangan. Dia panggil tentera, cuba ambil sekarang. Tentera dia ambil bagi kat dia. Dia tak faham. Ni apa benda? Tentera dia kata, tuan, inilah Injil, Bible yang dibaca oleh orang-orang Kristian. Macam mana jadi Injil ni? Tuan, bila kita bom Konstantinopel, bom jatuh dekat dalam gereja, maka berterbanganlah Injil bagi. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Kutip balik Injil, simpan elok-elok, pulangkan semula kepada gereja. Siapa nak nabi yang cerita? Penghormatan besar diberikan kepada Injil. Kita hormat bukan kerana kita kata agama dia betul.
Saya tahu hari dah malam. Kita nak balik ke dia. Tapi saya nak cerita satu kisah yang penting. Pada zaman kerajaan Bani Umayyah memerintah Syam, memerintah kerajaan Bani Umayyah ini, kerajaan khilafah Islam yang pertama. Dia ada seorang panglima, nama panglima itu Panglima Qutaibah. Kalau kita search dalam internet memang masyhur lah. Orang Arab suka letak nama anak dia Qutaibah. Sebab Qutaibah ini panglima besar. Qutaibah Ibnu Muslim Al-Bahili, panglima hebat garang. Khalifah hantar mereka pergi ke Samarkand. Kalau pergi Samarkand, orang Samarkand sembah berhala, kasih kalak sama dia, ajak mereka masuk Islam. Qutaibah bawa tentera dia pergi Samarkand. Samarkand dekat mana tuan-tuan? Di selatan Rusia. Dekat-dekat kapal terbang menembak lah. Dan dulu Samarkand ni negara kufar, sembah berhala. Qutaibah pergi, dia kepung Samarkand 25 hari. Cukup 25 dia pun serang. Bila serang tuan-tuan, orang-orang yang menyembah patung dan Samarkand kalah. Orang Islam menang. Panglima Qutaibah masuk dalam kota Samarkand. Dia tengok berhala, ya Allah, ada besar perut, ada berhala belalai macam. Dia kata menyirat darahku tengok berhala. Dia suruh tentera dia runtuhkan berhala ni. Ini syirik semuanya. Bila dia suruh runtuh tuan-tuan, sami-sami yang duduk dalam kuil tu kata, Encik, tolonglah, ini kita punya Tuhan. Kalau Encik mau ambil, kita punya tanah, ambil. Sebab kita sudah kalah perang. Tapi ini kita punya Tuhan dengan kacau. Boleh kan Encik? Qutaibah kata, tak ada. Ini semua syirik ni. Panglima saja runtuhkan. Saja tuan-tuan, dia runtuh. Ambil campur runtuhkan. Putih biji mata sami-sami ni tengok Tuhan dia kena bedal. Dia berdoa, tolonglah ini Tuhan kami, tolong respect lah. Tak ada. Ini syirik semua. Untuk tuan-tuan, semenjak hari itu orang-orang sembah berhala di Samarkand tak berani lagi nak buat, nak cakap. Sebab Qutaibah ni memang garang. Dia tegas. 5 tahun umat Islam memerintah Samarkand. Parlimen Islam dah naik, pejabat pegawai dah naik, pejabat penguru dah naik, pejabat JKK je tak ada, JKKM lagi tak ada. Kata naik lagi. 5 tahun orang Islam memerintah di Samarkand. 5 tahun lama tuan-tuan. Tiba-tiba pada tahun 95 Hijrah naik khalifah Islam yang sangat adil. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Naik dari khalifah. Sami-sami yang duduk di Samarkand dapat tahu sekarang ini Empire Islam diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bagus. Malam-malam mereka merangkak keluar daripada Samarkand pergi ke Damsyik, jumpa dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan dekat, tuan-tuan, jauh. Mereka jumpa Khalifah, mengadu, wahai Khalifah, kami orang Samarkand, apa agama kami sama apa? Apa hajat? Kami nak mengadu. Dulu kami kalah berperang dengan tentera Islam. Okey, kami menyerah. Tak apa, kami kalah. Tapi yang kami tak setujunya, Panglima kau, Qutaibah, telah memecahkan Tuhan-Tuhan kami. Bukan sekadar pecah, dia bakar lagi Tuhan-Tuhan. Umar bin Abdul Aziz merah muka. Betul ke Panglima kau macam tu? Tak apa, aku hantar pasukan penyiasat. Pasukan penyiasat pergi ke SBRM pergi, Bukit Aman pergi semua. Disiasat dia. Bila siasat didapati betul, Qutaibah telah buat jenayah yang terkutuk ini. Qutaibah pun dihadapkan ke mahkamah, dibicarakan di mahkamah. Sami-sami tepuk tangan, padat muka, ini mesti bencin kalau tak dapat. Betul. Sebab mereka ingatkan Qutaibah akan hilang bencin. Bila diadili di mahkamah Islam, hakim menjatuhkan hukuman Qutaibah bersalah. Atau pasal kau pergi runtuhkan berhala orang kafir. Memanglah benda ni syirik. Benda ni patut betul. Kita tak suka dia. Tetapi ini agama orang. Kita tak boleh kacau agama
Samarkand, polis, tentera, bomba Islam semua keluar. Serahkan balik anak kunci Samarkand kepada penduduk asal yang menyebar bahaya. Kita orang Islam tak layak duduk di sana. Sebab kita telah menunjukkan akhlak yang buruk kepada mereka, tidak menghormati agama mereka. Sami-sami tanya, I beg your pardon, sir. You nak suruh semua tentera keluar? Iyalah. Bukan Kutaibah solat sampai ke hukum. Tak, semua kena. Sebab kami telah melanggar etika ketenteraan Islam. Tuan, ketika itu sami-sami ni kata apa? Kalau ini macam, barulah kami nampak keadilan Islam. Ya? 5 tahun tuan-tuan, umat Islam dah bangun ke Samarkand, duit dah banyak habis. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz kata apa? Keluar. Serahkan balik kepada penduduk saya. Sebab kita tidak berakhlak. Tuan-tuan, kisah ini saya buat research, bukan kita baca langsung kalau utusan. Ya, saya pergi sampai ke Tahira, buat research, tarik buku tu, tarik kitab sampai sakit dengkung, nak siapkan ceramah. Ceramah ini asalnya saya buat untuk Radio Selangor. Selama lebih kurang dekat 8 tahun saya buat sejarah Islam dalam radio. Yang dibuat dengan research, dengan kajian, bukan kita baca daripada buku-buku kecil-kecil, kitab tu. Saya dapat cerita ini daripada sejarah yang ditulis oleh ulama Islam, dan saya jumpa juga cerita yang sama dalam buku yang ditulis oleh para orientalis barat. Mereka tulis juga cerita ini, nak tunjukkan bahawa benda ini tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Boleh orang Islam disuruh keluar, serah balik pada orang kafir. Bila padri-padri ni dengar cerita ini, habis itu yang pijak kepala lembu itu tak betul. Itu tak betul, itu Melayu, bukan Islam. Kalau orang Islam yang belajar agama, dia tak akan pijak kepala lembu. Kalau orang Islam yang belajar agama, dia tak akan pergi rumah orang kafir punya punggung, goyang punggung depan rumah orang kafir. Perbuatan buruk dan memalukan. Kalau dia mengaji agama, dia faham Islam. Tunjuk punggung ni tuan-tuan, orang penan pun tak buat tu. Tahu tak orang penan yang telinga panjang? So tunjuk punggung, tak nak dia walaupun dia pakai cawat. Ini kita pergi depan rumah orang kafir, patutnya kita pergi depan rumah orang kafir berdakwah, tunjukkan akhlak yang mulia. Ini ponggeng ke punggung. Ya Allah, jangan memalukan agama Islam. Itu kena belajar ilmu agama, ya? Kita kena belajar ilmu agama. Jadi Muslim yang perkasa, jangan sekadar perkasa saja. Betul yang dikasih sinar. Inilah Islam. Jadi alhamdulillah, esok kalau tuan-tuan nanti masih datang, ramai padri yang akan datang. Kita dapat berjumpa di Bukit Naga. Kita akan datang, saya akan bagi talk besok. Kita nak bagi talk pada mereka besok tentang siapakah Maryam dan siapakah Nabi Isa. Dan kebetulan saya juga mengkaji kitab-kitab Injil. Injil saya ada di rumah. Esok saya akan bawa Injil saya. Kita nak quote ayat-ayat dalam Injil, nak beritahu kita. Dalam Injil ada ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad. Banyak ada, kita akan tunjuk dia. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita berdialog dengan mereka secara aman dan harmoni, mereka boleh terima. Jangan kita berkasar dengan mereka. Kita buat baik dengan mereka. Tapi itulah, bila ustaz-ustaz buat baik dengan orang bukan Islam, bolehlah ustaz itu telah dibudakan oleh orang bukan Islam. Sebenarnya bukan dibuda, ini Nabi suruh kita buat baik dengan orang bukan Islam, supaya dia tertarik dengan Islam. Jangan kita tunjuk bengking kita depan dia, jangan tunjuk kasar kita depan dia, lembut. Ya? Baik, saya tahu tuan-tuan tak balik, tapi saya tak tahu apa yang mengikat tuan-tuan dalam time. Ya? Satu cerita dan ini penutup. Tuan-tuan, jadilah macam Nabi SAW. Nabi tuan-tuan, sebulan sebelum dia meninggal dunia, dia pergi ke pasar. Lepas solat subuh, dia jumpa satu Yahudi tengah minta sedekah. Dia pergi tengok Yahudi itu buta turun. Yahudi kafir buta turun.
tuan-tuan dia jumpa Yahudi macam ni, memang dia sweetnya tuan. Yahudi buta, memang sedap kita pukul dia. Tapi Nabi bila tengok siapa Yahudi ni, pakcik, apa pakcik duduk sini pagi-pagi minta sedekah. Orang Arab mana ada di pasar pagi-pagi dia tidur. Iya ke? Aku lapar lah, beberapa hari tak makan lah. Nabi kata tak apa, pakcik tunggu dekat sini, saya balik rumah dulu. Rasulullah balik ke rumah jumpa Siti Aisyah. Aisyah, kita punya sarapan pagi ni apa? Adalah sekeping roti ya Rasulullah. Roti. Nak buat apa Rasulullah? Ada satu Yahudi tak makan kat asal. Ya Rasulullah, kalau kau bagi dia makan, kita makan. Kita semalam dah makan, dia semalam tak makan. Ayo. Rasulullah ambil roti dan pergi pasar. Yahudi tu tengah menghidung dalam malam. Ibarat kita hari ni balik rumah, ambil nasi lemak, nak suapkan, Hindu dah ada berbunyi makan. Itu ibarat itu lah. Cuma di tanah Arab, Yahudi lah, tempat kita itu. Nabi pergi, pakcik, duduk. Nabi tahu dia lapar. Nabi berboyak roti, suap buah. Pakcik, bukan boleh pakcik. Dia bersuap. Pakcik, bukan boleh suap. Yahudi itu makan sampai itu. Dia tak tahu yang suap itu Nabi SAW. Kalau pakcik nak lagi, datang besok saya ada insyaAllah. Yahudi itu mantap makan pergi, datang lagi besok. Nabi suap lagi besok. Tuan, cukup seminggu Nabi jatuh sakit. Jatuh sakit. Bila 2 minggu Nabi sakit, Nabi meninggal dulu. Yahudi jadi tunggu lah, mana lelaki itu tak datang. Dia semua lapar dan beres semua. Ya? Tiba-tiba datang saya nak awal kata, pakcik dah makan ke belum? Belum. Kau ni siapa? Aku ni Abu Bakar, kawan kepada Muhammad SAW. Apa masalahnya Muhammadnya? Nabi gila tu? Apa kata? Oh dia betul pakcik. Yang suap bukan tu Nabi Muhammad dah bagi-bagi. Mana dia? Dia dah meninggal. Betul ke yang suap aku tu Muhammad? Ya, pakcik buta mana nampak. Tahu makan dia. Cuba tanya orang keliling ni, betul tak? Betul pakcik, yang suap pakcik pagi-pagi tu Muhammad tak? Yahudi tu tepuk dari, ya Allah, Muhammad ni aku cukup benci dia. Tapi ketika aku lapar, rupa dia yang suap aku makan. Yahudi dua dapat, bawa aku pergi kubur ni sekarang. Aku nak minta maaf dengan Muhammad, aku salah dengan dia. Kata saya nak makan nanti tu pakcik, kita makan dulu. Saya pun bawa Yahudi dulu. Yahudi tu membuka mulut, saya nak makan ke suapnya. Suap baru 3 kali suap. Yahudi tu pegang tangan dia. Apa pakcik tak kenyang ke? Aku tak kenyang lagi lapar. Tapi cara kalau suap aku tak sama macam Muhammad suap. Muhammad kalau suap aku dengan roti, aku rasa dia sayang sangat kat dia. Lembut dia suap. Kau ni kan, ni belum habis lagi nak mulut aku pernah tonyok yang lain. Sayyidina Abu Bakar terlepas jatuh roti, menitik air mata dia, ya Allah. Sampai suap begitu lembut Rasulullah, lembut sampai orang kafir terasa Rasulullah sayang kat dia. Nampak? Inilah dia Rasulullah SAW. Suap mulut orang kafir sampai orang kafir terasa dia sayang Rasulullah. Bukan kita disuruh sakiti mereka. Jangan ajak kami bermain api. Oh, janganlah tuan. Kita anggap mereka sebagai sasaran dakwah kita. Jangan anggap mereka musuh kita. Dakwah, buat baik. Dalam masjid buat mati buka puasa, ajak satu kemah untuk dia. Nanti masjid buat Aidil Fitri, ajak orang kafir makan sekali dengan kita. Tunjukkan kebaikan kita, bukan tunjukkan garangnya kita. Ini akhlak itu. Ya, jadi itulah dia. Saya rasa cukuplah sekitar. Tak elok saya banyak-banyak. Ya, cuma sebelum habis ni saya nak bagi pengumuman dulu perkara. Pengumuman pertama, jangan lupa untuk terus bersama dengan saya setiap hari di 100.9 FM Pilihan Tepat. Ya, 7.30 malam hingga 7.45 malam dalam rancangan Tafsir Al-Furqan. Sekarang ini kita berada pada siri yang ke-1529, ayat yang ke-85 dari surah Al-A'raf. Tunggu saya di 100.9 FM
bukan sembarang mustashrik. Ya, kalau kita nak ilmu, pengumuman yang kedua, tuan-tuan, saya sekarang kerja merawat orang. Tapi kadang-kadang orang tak suka rawatan cari Islam. Saya buka saya Bukhari, saya buka saya Muslim, cari macam mana Nabi merawat orang. Baru-baru ni saya jumpa satu hadis Nabi. Nabi suruh sahabat-sahabat makan satu makanan namanya talbinah. Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari, hadis itu kata, Aisyah ni bila pergi ziarah rumah orang meninggal dunia, tanam saja jenazah, Aisyah kata, tolong buatkan untuk dia talbinah. Sahabat tanya, apa itu talbinah ya Aisyah? Kata Aisyah, inna talbinata mujibatun lil fuad. Makan talbinah ni Nabi kata boleh lembutkan hati dan juga boleh menghilangkan rasa resah dalam diri tersebut. Lagi saya buka Sunan Tirmizi, ada juga hadisnya dalam Sunan Tirmizi. Buka Sunan Abi Daud, ada juga hadis dalam Sunan Abi Daud. Nabi suruh sahabat makan talbinah. Jadi tuan-tuan, saya pergi cari talbinah ni jauh untuk makan, untuk amalkan dulu. Alhamdulillah saya telah beramal dengan talbinah ni, makanan sunnah yang Nabi suruh. Banyak perbezaan dalam diri sendiri. Jadi saya nak share benda ni sebab tu malam ini saya bawa lebih kurang ada 80 botol. Kita nak tuan-tuan pergi ambil seorang botol. Pergi ambil aja, tak jadi masalah. Pergi ambil ramai-ramai. Seorang nak ambil 2 botol pun tak apa, 3 botol pun tak apa. Asalkan bila ambil, tuan-tuan kena amalkan pemakanan sunnah ini. Dan lepas ambil, bayar kat sebelah. Saya juga merawat orang-orang yang sakit kecil manis. Saya tak nak bangsa saya hilang kaki. Ada orang tak nak bangsa dia hilang tangan. Saya pula, saya tak nak bangsa saya hilang kaki. Hilang kaki sebab kena kecil manis. Ya, saya dulu suka minum benda manis. Sebab tu tuan-tuan tengok saya tak lain mana pun. Tapi manis tu kalau orang ada. Sebab suka minum benda manis. Tapi benda manis ni tuan-tuan bahaya untuk kesihatan. Saya doa pada Allah, tunjukkan aku satu benda yang manis tapi tak bahaya. Allah tunjukkan saya satu pokok namanya stevia. Alhamdulillah saya usaha atas stevia ini. Dan sekarang ini kami telah buat stevia dalam bentuk titisan. Kita titiskan setitis air dalam air botol. Setitis air, setitis saja sama dengan 3 sudu gula pasir. Tuan-tuan minumlah banyak mana pun, insya-Allah tak kena kecil manis. Sebab stevia ini kerja dia manis dan merawat sakit kecil manis. Kawan saya, kakinya dah berulat dah. Dia tumbuk dalam stevia ni, dia pegahkan air tu. Hari-hari dia pegang, lama-lama bercantum. Ini kehebatan Allah Ta'ala bagi pada pokok stevia. InsyaAllah, kita boleh cuba beramal, insyaAllah. Ada dekat luar tu, yang ni pun untuk diambil saja. Ya. Cuma lepas ambil, bayarlah. Dan projek ini tuan-tuan untuk pondok saya. Sebab saya nak melahirkan kader-kader ulama Selangor di masa akan datang. Alhamdulillah saya ada anak India seorang. Anak orang India tuan-tuan, hitam tegak. Saya ajar dia, sekarang ni dia dah hafal 18 juzuk. Bahasa Arab, kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, saya boleh hantar dia ajar tuan-tuan. Anak murid kanan saya yang hebat bahasa Arab, seorang lelaki India. Baru-baru ni datang 5 orang lagi anak India. Bapak dia minta saya asuh. Budak-budak India ni makan kuat. Saya duit pula tak ada nak bagi dia makan. Ya, tapi kalau dia jadi ulama di masa akan datang, Masya Allah, pahala semua masuk dekat akaun kita. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak membantu saya bagi melahirkan pakar-pakar ulama di masa akan datang, sama-samalah ziarah uraikan dan buatlah sesuatu untuk sekolah ini, insya-Allah. Jadi itu sajalah dari saya. Apa yang baik tuan-tuan dengar lagi datangnya dari Allah. Yang tak baik itu dari saya minta maaf. Maaf atas kelewatan yang berlaku tadi, kerana saya ada program untuk puasa di tempat lain yang mesti saya hadir. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.